Episode keempat, titik permulaan baru Amirul. Tawaran beasiswa. Usia Amirul baru mencecah 21 tahun. 3 tahun bekerja di kilang minuman itu menjadikannya seorang pekerja yang dikenali karena rajin, tidak pernah ponteng, dan sentiasa mencatat nota. Suatu pagi, Mr. Wong memanggilnya ke pejabat. Amirul, kilang ada program beasiswa untuk pekerja yang menunjukkan potensi. Kami mahu lahirkan jurutera dan pengurus daripada kalangan pekerja sendiri. Awak layak mohon, kalau berjaya, kilang akan tanggung yuran, beri laun bulanan, dan jamin jawatan selepas tamat belajar. Amirul terdiam. Dia hanya pernah pikir tentang kelangsungan hidup, bukan masa depan akademik. Namun kata-kata Mr. Wong menusuk hati. Kalau awak terus jadi operator pengeluaran, hidup awak akan statik. Tapi kalau awak sambung belajar ke peringkat tinggi, awak boleh ubah masa depan. Awak sudah buktikan awak mampu. Dengan hati berdebar, Amirul akhirnya bersetuju. Sebaik sahaja Amirul bersetuju menerima tawaran beasiswa, Mr. Wong tidak hanya memberi dorongan, tetapi juga panduan penting tentang pengurusan keuangan. Menyadari Amirul masih muda dan belum terdedah kepada ilmu keuangan, beliau menghadiahkan sebuah buku berjudul Pengurusan Keuangan untuk Pemula. Buku itu menjadi titik perubahan besar dalam hidup Amirul. Sejak kecil, dia hanya mengenal uang sebagai sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis. Namun melalui buku itu, Amirul mulai memahami bahwa uang boleh diurus, disimpan, dan dilaburkan untuk masa depan. Setiap helaian membuka matanya kepada ilmu yang tidak pernah diketahuinya sebelum ini. Struggle sebagai pelajar yatim piatu, Amirul diterima masuk ke universiti tempatan dalam bidang kejuruteraan makanan dan teknologi pemprosesan. Bidang ini relevan dengan kilang, membuka peluang untuk naik pangkat. Namun kehidupan sebagai pelajar bukan mudah. Kesunyian. Setiap kali minggu orientasi, dia melihat rakan-rakan ditemani ibu bapa menghantar barang ke asrama. Ada yang disuapkan nasi oleh ibu, ada yang dipeluk ayah sebelum berpisah. Amirul hanya berdiri di tepi, membawa sendiri beg lusuhnya. Tiada siapa menunggu di pintu bilik. Struggle memahami bahasa Inggris. Subjek-subjek teknikal menggunakan manual dan buku rujukan dalam bahasa Inggris. Amirul sering termenung di perpustakaan, menyalin satu persatu istilah ke dalam buku kecil, kemudian menerjemah ke bahasa Melayu. Kadang-kadang dia menangis karena tidak faham, tetapi tetap bangun semula. Struggle keuangan. Walaupun beasiswa menanggung yuran dan elaun, Amirul tetap berjimat karena dia mahu menyimpan. Dia tidak mampu makan di kafe setiap hari, namun dia reda. Nasi putih dengan telur goreng atau sambal bilis menjadi menu harian. Sesekali dia teringat dapur kayu di kampung dan cekodok pisang arwah neneknya. Namun setiap kali rasa putus asa datang, dia teringat pesanan nenek dalam mimpi. Hidup ini ujian, kau kena kuat, sokongan rakan dan pensyarah. Walaupun tiada keluarga, Amirul mendapat sokongan daripada rakan sebilik bernama Hafiz. Hafiz sering mengajak Amirul pulang ke rumahnya di Melaka ketika cuti semester. Di sana, Amirul merasai sedikit suasana kekeluargaan. Seorang pensyarah, Dr. Noraini, juga melihat kesungguhannya. Amirul, awak mungkin bermula lambat, tapi disiplin awak luar biasa. Jangan takut dengan bahasa Inggris. Ilmu ini akan jadi jambatan masa depan awak. Tamat pengajian dan kenaikan pangkat. 4 tahun kemudian, Amirul menamatkan pengajian dengan cemerlang. Kilang menunaikan janji, dia kembali sebagai jurutera proses engineer. Dia mulai memimpin pasukan kecil, mengajar operator muda cara mengendalikan mesin. Selepas beberapa tahun, dia naik ke jawatan production manager, mengurus ratusan pekerja. Pertemuan semula. Pada suatu petang selepas mesyuarat pengurusan, Amirul keluar dari pejabat kilang. Di pintu pagar, dia terlihat seorang wanita berpayung sedang menunggu. Wajah itu segera mengingatkannya kepada masa lalu. Wanita yang pernah singgah di warung kampung,
yang memberinya alamat kilang ketika dia masih seorang anak muda yatim piatu dan sebatang kara. Amirul segera menyapa dengan senyuman penuh hormat. "Kakak, saya masih ingat. Kakaklah yang beri saya alamat kilang ini dulu. Kalau bukan karena kakak, saya mungkin masih di warung kampung." Wanita itu tersenyum. Kini dia sudah menjadi pengurus bahagian quality manager di kilang makanan lain. Datang ke sini untuk urusan audit bersama pihak pengurusan. Payung yang dibawanya masih menjadi kebiasaan melindungi diri daripada panas dan hujan. "Adik, saya gembira nampak awak berjaya. Dulu awak cuma budak warung yang mencuci pinggan. Sekarang awak jurutera. Saya bangga awak tidak sia-siakan peluang." Amirul menunduk, matanya berkaca. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bagnya. "Kakak, ini tanda terima kasih saya. Kakak mungkin anggap kecil, tapi bagi saya, kakaklah pembuka jalan. Kalau bukan karena kakak, saya tidak akan sampai ke tahap ini. Ini saya hadiahkan sebagai penghargaan yang tidak terhingga." Wanita itu terharu, menolak perlahan pada mulanya. "Amirul, kejayaan awak sendiri yang bawa awak ke sini. Saya cuma tunjukkan pintu. Awak yang berani melangkah masuk." Namun Amirul tetap meletakkan kotak itu di tangan wanita itu. "Kakak, biarlah saya balas sedikit jasa. Ini bukan sekadar hadiah, tapi simbol bahwa saya tidak pernah lupa siapa yang menyalakan cahaya pertama dalam hidup saya." Wanita itu akhirnya menerima dengan senyuman, matanya berkaca. "Terima kasih, Amirul. Saya doakan awak terus berjaya, bukan sahaja di kilang ini, tetapi dalam hidup. Jangan lupa asal-usul, jangan lupa orang kampung." Amirul mengangguk, hatinya penuh syukur. Pertemuan itu menjadi babak penting, sebuah lingkaran yang lengkap. Dari warung kampung, ke kilang, ke university, dan kini kembali sebagai jurutera. Amirul akhirnya dapat mengucapkan terima kasih kepada insan yang membuka jalan. Tahun ke-2026, Amirul di usia 50 Amirul bertemu jodoh pada umur 30 tahun dan berkahwin dengan seorang guru sekolah menengah yang dikenali melalui rakannya Hafiz. Mereka dikurniakan seorang anak dan berpindah ke rumah tiri sederhana di Seremban. Selepas lebih 20 tahun berkhidmat di kilang, Amirul mengambil keputusan untuk bersara awal dan membuka perniagaan sendiri. Dengan pengalaman kilang, dia menubuhkan syarikat minuman kesehatan tempatan, jus buah tropika, minuman herba, dan makanan tradisional modern. Produk itu mendapat sambutan karena kualiti dan sentuhan tradisi. Amirul menamakan jenamanya Sri Muka Drinks, simbolik kepada kuih seri muka arwah neneknya. Kini Amirul hidup selesa, bukan sekadar dari segi keuangan tetapi juga karena dia berjaya mengubah nasib seorang yatim piatu menjadi usahawan berjaya. Sambutan Hari Raya Cina di rumah Mr. Wong. Setiap kali tiba musim perayaan Tahun Baru Cina, Amirul, kini seorang usahawan berjaya, datang melawat mentornya, Mr. Wong yang sudah bersara. "Selamat Tahun Baru Cina, Tuan. Setiap kali perayaan begini, saya teringat jasa Tuan. Kalau bukan karena Tuan, saya mungkin masih budak warung yang tidak tahu arah hidup." Mr. Wong tersenyum, menepuk bahu Amirul sambil berkata, "Amirul, awak yang berusaha. Saya cuma tunjukkan pintu, tapi awak yang berani melangkah masuk." Amirul menjawab kembali, "Benar, Tuan. Tapi tunjuk ajar Tuan tentang pengurusan keuanganlah yang membuka mata saya. Buku pengurusan keuangan untuk pemula yang Tuan berikan dulu. Itu jadi titik perubahan. Saya dulu hanya tahu habiskan uang bila dapat gaji. Selepas membaca buku itu, saya belajar menyimpan, melabur, dan merancang masa depan." Mr. Wong berkata, "Itulah yang saya harapkan. Ramai orang muda gagal bukan karena tiada peluang, tetapi karena tidak tahu menguruskan rezeki. Awak buktikan bahwa disiplin dan ilmu boleh mengubah nasib." Amirul dengan mata berkaca, penuh syukur berkata, "Saya dulu cuma budak warung, tapi disiplin, doa, dan usaha kecil yang konsisten menjadikan hidup saya berbeza." Jangan takut bermula kecil,
karena usaha itu akan membawa kita ke jalan besar. Semua itu saya belajar daripada Tuan. Mr. Wong tersenyum dan berkata, Amirul, kata-kata awak itu lebih berharga daripada apa-apa hadiah. Saya gembira melihat awak berjaya, bukan sahaja dalam kerjaya, tetapi juga dalam hidup. Pengajaran cerita, kisah Amirul membuktikan bahwa tiada yang mustahil dalam kehidupan ini. Dari seorang yatim piatu sebatang kara yang pernah hampir putus harapan selepas kehilangan nenek, dia bangkit dengan usaha kecil yang konsisten. Tidak malu bermula bekerja di warung untuk kelangsungan hidup, mencatat nota, berjaga malam, memasak dengan dapur kayu, dan berdisiplin di kilang. Semua pengorbanan itu akhirnya membuka pintu rezeki yang tidak terduga, yaitu beasiswa, kerjaya, keluarga, dan perniagaan sendiri. Pengajaran utama ialah jangan pernah berputus asa apabila berdepan ujian hidup. Kesusahan bukanlah noktah, tetapi jalan menuju kekuatan. Amirul menjadi bukti bahwa dengan tekad, doa, dan kesungguhan, seorang anak muda tanpa sesiapapun boleh mengubah nasibnya, membina masa depan yang lebih baik, dan hidup dengan penuh makna. Tamat.